Hai, selamat sejahtera kepada para pendengar daripada Wonder Nation. Okey, Wonder Nation tu adalah terma yang saya guna untuk um, para pelabur dalam komuniti saya. Wonder Nation. Okey, so selamat sejahtera. Sudah agak seketika setelah saya hantar post saya yang apa yang dulu kan. So agak dalam sebulan 2 bulan kot. Biasanya saya hantar setiap minggu ataupun sebulan saya hantar 2 kali. Tapi kenapa saya ambil sedikit masa kebelakangan ni saya tak hantar sebab dalam masa yang sebulan 2 bulan yang lepas kan saya telah um, melaburkan banyak masa saya dalam nak kata macam mana buat refleksi dirilah dan saya buat sedikit kajian nak bina semula kita punya portfolio, terus terus bagi majulah dalam kita punya portfolio, tambah baik dia punya performance. Alright, tapi apapun jom kita teruskan dengan topik kita hari ini. Oh sorry, tapi sebelum kita teruskan saya nak nak bagi tahu sedikit sebenarnya kenapa saya buat video ni sebenarnya atas permintaan tau sebab tadi sebenarnya sekarang tengah malam 12:30 pagi dekat sini tengah malam. Tapi atas permintaan saya akan buat video ni dalam bahasa Melayu supaya Wonder Nation para pelabur dalam komuniti saya ni boleh dapat mesej saya dengan lebih jelas, lebih faham lah. Okey, dan sebelum kita masuk kepada topik kita hari ni saya nak mengalu-alukan, nak ucapkan welcome kepada 17 orang baru dalam komuniti kita. Sejak kita punya post yang dahulu sampai sekarang ni sudah ada 17 orang yang ditambah dalam kita punya komuniti. Okey, dan tak lupa juga daripada 17 tu ada 7 orang yang sudah start copy trade. Maksudnya sudah start copy saya punya investment lah. Dan telah meletakkan amanah kepada World's Ninth Wonder, kita punya branding. Alright. Dan okey, nak ucapkan selamat datang dan saya harap anda semua enjoy dalam community ini. Right, dan sekarang kita sudah pun mencecah sekitar 30 dolar pula. 30,000 dolar maksudnya dalam 120,000 lah ringgit Malaysia. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, jom kita masuk kepada topik kita hari ini. Okey, jadi sekarang kita tengok banyak event-event sekarang yang berlaku ni tidak menggemari ataupun tidak tak menyokong sangatlah kita punya pasaran saham. Maksudnya tak berapa senanglah dari segi pasaran saham. Dan kalau kita tengok indikator-indikator yang utama, contohnya macam S&P 500 yang mengukur syarikat 500 terbesar dekat Amerika, dan juga kalau kita tengok Nasdaq 100, Nasdaq 100 ni syarikat yang juga mengukur 100 syarikat dekat dalam dunia ni yang terbesar. So mereka adalah metrik lah, tapi mudah kata indikator ni digunakan untuk mengukur paras mana pasaran saham. Maksudnya baik atau elok lah. Jadi indikator ni telah turun kepada 10 sehingga 20% dalam Januari sahaja. Dan dalam bahasa Inggeris kita sudah dikira sebagai correction lah, maksudnya jatuh dalam lebih daripada 10% dikira satu correction. Bahasa Melayu saya tak pasti, lain kali saya cerita. Okay, dan tapi persoalannya yang paling penting di apa dalam kepincangan semua ni kan, dan ketidakpastian dalam pasaran sekarang kan, adakah masih berbaloi kita melabur dalam pasaran saham? Okey, jawapan pendek dia, ya. Tapi kenapa? Teruskan tengok video ni untuk cari jawapannya. Alright. Okey, jom saya akan bagi penerangan lah kenapa masih berbaloi kita invest ataupun melabur dalam pasaran saham sekarang. Okey, kita tengok dalam setiap correction dalam setiap
harga runtuh dalam pasaran, kita panggil crash ataupun macam krisis lah, krisis. Okey, dalam setiap krisis tak kira betapa teruk, setiap krisis dalam pasaran saham diikuti dengan rebound. Maksudnya dia recover baliklah, dia pulih semula daripada krisis tu, dan malah apabila dia pulih, harga dalam secara umum meningkat lebih tinggi dan mencecah rekod yang paling tinggi berbanding dengan sebelum krisis. Jadi kita tengok sedikit statistik. Kalau mungkin saya kongsikan saya punya skrin. Okey, di sini saya ada skrin saya rujuk semula kepada post saya. Okey, jadi kita tengok krisis dalam pasaran saham ni yang berlaku 2020 jatuh 34%, 2008 jatuh lebih daripada separuh, 2000 jatuh 49%. Ini adalah krisis-krisis yang apa? Sapu seluruh dunia pun dalam pasaran saham, tak kira di mana, semua pun terjejas. Tapi okey, balik pada sini Tapi kita tengok sebenarnya dalam seluruh sejarah pasaran saham ni, kita agak-agak kita hadapi dalam 8 krisis dah. Tapi setiap kali krisis tu berlaku, kita pulih semula, bukan pulih, malah kita naik lebih tinggi berbanding sebelum krisis. Maksudnya setiap kali lepas krisis tu kita pecah rekod tertinggi lagi. Jadi maksudnya terbuktilah kita tak perlu takut tentang krisis asalkan kita ada pandangan jangka masa panjang. Kita jangan fikir jangka masa pendek, kita nak jual terus. Kita jangan takut. Sebab dia akan pulih asalkan kita pilih syarikat yang betul. Okey? Jadi mungkin sekarang anda tahu dah, okey, memang harga akan pulih. Tapi mungkin anda akan tanya, kenapa kita tak tunggu harga jatuh? Kita tunggu krisis tu berlaku, baru kita beli. Bila harga dia rendah, baru kita beli. Mungkin anda terfikir macam ni kan? Okey. Di sini ada beberapa kekilafan ataupun ada beberapa masalah lah dalam pemikiran macam ni. Okey. Masalah yang pertama, tak ada siapa dalam dunia ni yang boleh meramal dengan tepat bila berlakunya satu krisis ataupun keruntuhan harga. Kalau kita sebagai umat manusia ni boleh kena pasti bila krisis, takkan berlakulah krisis tu. Macam accident lah, kalau kita tahu dah akan berlaku accident, kita tak keluar rumah dah. So accident tak berlaku. Jadi sebenarnya krisis berlaku sebab biasanya orang tak jangka. Di mana semua orang tak jangka, tiba-tiba dia terkena. So sebab tu berlaku krisis. Okay, so first problem, kita tak tahu bila krisis tu berlaku. Yang kedua, walaupun andaikanlah kamu anda diberi satu wahyu ataupun diberi anda genius lah, boleh ramal, boleh teka tepat bila berlakunya satu krisis. Okey, andaikan situasi macam ni pun, kita masih dalam kerugian kalau kita tak melabur. Kenapa pula? Kenapa kita tahu dah krisis berlaku? Kenapa kita nak terus melabur juga? Okey, mari saya teruskan. Okey, ini kenapa walaupun kita tahu krisis akan berlaku dan kita boleh teka, kenapa kita perlu tetap melabur? Okey. Konsep ni dia dalam bahasa Inggeris kita panggil opportunity cost. Opportunity cost ni maksudnya, bahasa Melayu saya tak pasti, tapi maksudnya kerugian yang kita tanggung disebabkan kita tak buat sesuatu benda. Okey? Kerugian yang ditanggung disebabkan kita tak buat sesuatu benda. Okey, saya akan terangkan lebih lanjut lah kalau belum dapat gambaran. Okey? So, situasi dia macam ni. Bayangkan anda tengah menunggu krisis tu. Okey, dan biasanya krisis ni dia mungkin mengambil beberapa tahun untuk betul-betul berlaku. Okey, dan sementara kita masih duk menunggu krisis tu berlaku, kita sudah tertinggal ataupun kita sudah rugi sebab kalau kita teruskan melabur, kita sudah menjana pendapatan, tapi sebab kita takut, kita tak melabur, kita takut krisis, kita sudah rugi sebab kita tak melabur.
Okay, so inilah yang kita panggil opportunity cost. Dan duit kita duduk dalam bank sahaja. Kenapa duduk dalam bank bukan tak elok, tapi sebab kalau kita tinggal sebagai cash, duit kita akan dimakan oleh inflasi. Sebab setiap tahun inflasi 3-4%. Sekurang-kurangnya dalam Malaysia lah. Alright. Dan menurut kajian atas daripada tadi yang saya sebut tu, opportunity cost tu, menurut kajian, purata apa ni? Jangka masa lah satu krisis berlaku 1.4 tahun. Manakala bila pasaran meningkat berlawanan kepada krisis lah, bila pasaran meningkat purata jangka masa dia 9.1 tahun. Dan keruntuhan harga tu purata dia 41%. Manakala kenaikan harga purata dia 480%. Jadi persoalannya, adakah anda nak meninggalkan 480% keuntungan hanya semata-mata anda takut akan 41% kerugian? Kita fikir semula. Of course kita sanggup, walaupun berisiko tapi kita sanggup sebab 480% keuntungan kan. Okey. Jadi tadi saya bagi banyak nombor kan. Kalau masih kabur kan, biar saya bagi pengalaman saya sendiri ataupun kes saya sendirilah, kes tadi. Okey, dan saya akan buka semula skrin untuk saya nak bagi contoh. Okey, kes personal saya lah. Okey, kita tengok yang ni kes personal saya pada tahun 2001 saya menjana 70%. Okey, 2020 40%. Dan anda boleh tengoklah dalam skrin ni. Okey, so secara puratanya setahun saya dapat dalam 25% lah kalau ikut saya punya portfolio lah, kalau kopi saya lah, kalau orang lain saya tak tahu. Okey, jadi ini adalah apa ni keuntungan saya sejak 2017. Okey, kalau kita biarkan portfolio tu untuk kembang selama berapa tahun? Selama 5 tahun yang lepas, apa ni, portfolio kita sudah kembang, sudah naik 300 lebih peratus. Sebab compounded kan, dia berganda, interest faedah berganda. Jadi keuntungan kita sudah lebih daripada 300%. Jadi walaupun kalau esok berlakunya satu krisis di mana semua harga turun 50%, kita masih ada, portfolio kita masih naik positif 200%. Maksudnya kita masih menang. Tapi pelik tak? Sepanjang 5 tahun ni kan, kita sudah dengar ramai orang lah, so-called lah, katanya expert lah, yang setiap tahun pun mereka kata, oh, satu krisis kewangan akan berlaku. Sekarang hutang negara sudah banyak. Sekarang ini berlaku. Perang ini, itu berlaku. COVID dan sebagainya. Setiap tahun pun mesti ada so-called orang yang pakar yang cuba meramal sesuatu krisis. Tapi daripada pengalaman saya, sejak 2017 sampai sekarang belum lagi kita nampak krisis yang serius. Even yang terbaru ni 2020, kita pun sudah pulih daripada krisis tersebut. Jadi walaupun sekarang pun ramai orang yang kata, oh sekarang hutang banyak negara, COVID, kita tak boleh tahan dah dan sebagainya. Oh, jangan labur dalam pasaran saham. Jadi setiap masalah, all the time kita akan dengar berita-berita macam ni. Sebab berita macam ni yang menakutkan orang, dia jadi viral. Tapi kalau anda tengok berdasarkan track record dan bukan track record saya personal, tapi track record menurut pasaran saham 50 tahun, 70 tahun yang lepas, kalau kita terus stick to the plan, kita kekal dengan plan kita kan, kita jangan goyang, kita dapat keuntungan lebih daripada orang yang kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar. Tapi asal dengan syarat kita pilih stok ataupun saham yang kukuh. Ataupun senang, anda copy lah saya.
Okey. Jadi sementara tu sebenarnya saya tak, orang kata apa, saya tak deny, saya tak menafikan risiko-risiko yang ada dalam pasaran. Sebenarnya setengah orang yang meramalkan krisis semua ni sebenarnya memang ada risiko sebegini. Tapi dengan kita rasa takut-takut, kita terus elakkan, oh tak mau invest sebab sekarang takut semua jatuh, kena cepat-cepat lari. Dengan berbuat begini kan, kita buat macam ni kan, sebenarnya kita lagi rugi. Lagi banyak rugi. Sebab, macam yang saya sebut tadi, kalau saya takut sejak 2017 saya sudah rugi 300%. Kalau ada satu krisis berlaku pun, 50% saya hilang. Tapi saya dapat 300%. Yang mana lebih untung? Jadi kalau kita tengok jangka masa panjang, walaupun berlakunya krisis, kita jangan goyang, kita jangan takut. Okey? Dan okey, masuk kepada seterusnya. Jadi, sekarang sebenarnya saya memang sedar akan um, keadaan ekonomi semasa dan risiko-risiko yang datang sekali dengan tu. Sebab itulah kita, senang kata, jangan letak semua telur dalam satu bakul lah. Bahasa Inggeris kata don't put all your eggs in a basket. Tapi sebab itulah kita cabang, kita pelbagaikan kita punya portfolio. Dan pelbagainya bukan maksudnya kita just invest dalam saham-saham berbeza. Dalam kita punya portfolio, kita pelbagaikan dalam dimensi-dimensi yang berlainan. Okey, maksudnya apa? Kita pelbagaikan, maksudnya dari segi kelas aset, sektor-sektor berlainan, industri yang berlainan, okey, syarikat yang besar dan syarikat kecil, negara-negara yang berlainan dan sebagainya. Maksudnya kita pelbagaikan dalam semua aspek. Bukan kira pelbagai, syarikat yang berbeza. Kalau syarikat berbeza, semua dalam industri yang sama pun tak guna. Bila satu jatuh, seluruh industri itu jatuh. Tapi sekarang kita pelbagaikan dalam semua aspek. Dan atas daripada tu, kita sedang mengaplikasikan satu strategi yang kita panggil strategi pasaran neutral. Okey, saya direct translate dalam bahasa Inggeris. Tapi maksudnya apa? Maksudnya, sebenarnya saya tak nak explain secara teknikal lah, tapi senang kata, pasaran strategi yang neutral ni, maksudnya, walaupun berlaku satu krisis, andaikan satu senario di mana semua saham turun sebanyak 50%. Bayangkan, andaikan semua saham, setiap saham dalam dunia ni turun sebanyak 50%. Okey, menggunakan strategi ni, portfolio kita takkan gerak pun. Takkan gerak. Adalah cara dia macam mana saya buat, tapi senang kata bila semua jatuh 50%, pasaran kita, harga portfolio kita masih akan kekal. Maksudnya kita terlindunglah daripada krisis. Walaupun berlaku satu krisis, portfolio kita bukan kata jamin takkan gerak, tapi kita contohnya lah seluruh pasaran jatuh 50%. Mungkin kita tak jatuh 50%, mungkin kita jatuh 5%. Sebab kita menggunakan strategi pasaran neutral ni. Okey. Jadi secara kesimpulan, sebenarnya banyak dah kajian-kajian, data, kalau kita rujuk semula fakta dan statistik kan, sebenarnya cara yang paling menguntungkan adalah kita invest. Walaupun tak kiralah keadaan ekonomi macam mana, teruk ke bagus ke, kita terus konsisten. Secara konsisten kita tambah. Kita jangan dibuai-buaikan, dibawa-bawa oleh sentimen-sentimen yang dalam pasaran orang nak bagi kita takut. Jangan. Kita teruskan invest, labur secara konsisten. Sebab sebab dalam bahasa Inggeris saya akan kata time in the market is more important than timing the market. Maksudnya, jangka masa yang kita berada dalam pasaran tu lebih penting daripada kita cuba nak time, nak cuba nak masuk pada timing yang betul. Jadi sebenarnya ada banyak lagi yang saya nak kongsikan kepada anda semua, tapi saya rasa untuk hari ini setakat ini sajalah daripada saya, dan saya harap dengan penjelasan saya yang banyak ni, anda akan lebih kukuh, anda akan lebih yakin
untuk terus melabur. Walaupun pada masa sekarang ni mungkin jika anda lihat mungkin merah sikit, jatuh 5%, jatuh 10%, itu semua benda yang normal. Di sepanjang pengalaman saya 5 tahun yang lepas, saya pun sudah mengalami jatuh. Yang ni semua benda biasa. Okey, tapi dalam 5 tahun tu tetap portfolio saya kembang 300%. Darab 4 dah. Darab 3, darab 4 dah. Okey, jadi dengan itu, kalau anda belum lagi copy saya, bolehlah mula copy. Dan kalau anda sekarang sedang copy, jangan lupalah tambah pelan-pelan, konsisten. Jadi sebelum saya nak tamat, nak ucapkan ucapkan pula saya apa ni? Nak menyuruhlah supaya kita stay calm, kita uh, kita faham, kita kukuh dengan kita punya konsep dan teruskan melabur. Okey? So itu saja daripada saya. Selamat malam.